Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wastanna bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'. Sidang pendengar Radio IKIM yang saya kasihi, tak lupa kepada saudara penerbit Ustaz Syafiq Zulkifli. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita masih lagi dalam ruangan Makarimul Akhlak, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita kesihatan yang baik, kekuatan yang memungkinkan kita untuk meneruskan sisa-sisa kehidupan kita, dan kita memperbanyakkan acara ibadat kepada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, dalam kehidupan kita ini, setiap masa ketika kita selalu mendengar kawan-kawan kita, sahabat kita dalam kehidupan dengan pelbagai ujian, tribulasi dan sebagainya. Dan kadang-kadang kita dengar ada orang yang sakit, yang uzur, yang masa kita kecil bersamanya, sihat dia, gagah dia. Ada orang yang kita tengok dia ni dalam keadaan miskin yang amat sangat. Ada orang dalam keadaan sukar untuk nak meneruskan sisa-sisa kehidupan, kerana dia belenggu dengan hutang, dia belenggu dengan masalah-masalah yang dihadapi. Jadi semuanya ini mengajar kepada kita saling tolong-menolong, bantu-membantu dengan sebaik mungkin. Oleh kerana itu, mungkin pada malam ni kita tajukkan bicara kita pada malam ni dengan tanggungjawab kita sebagai seorang Islam Muslim. Apa tanggungjawab kita kepada saudara kita, kepada sahabat kita, kepada jiran kita. Begitu juga tanggungjawab kita kepada masyarakat kita. Untuk itu sebenarnya memang banyaklah kalau nak sebut tanggungjawab, tapi kita sebut beberapa mengambil hadiyun nabawi, petunjuk Nabi SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Udu al-marid wa at'imu al-ja'i wa fuku al-ani." Maksudnya, ziarahilah orang sakit, berilah makan orang yang lapar, dan bebaskanlah tawanan. Okey. Hadis ini sebenarnya adalah hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Sidang pendengar Radio IKIM yang saya kasihi, alhamdulillah pada malam ni dalam Makarimul Akhlak kita nak bincang tentang hadis ni berkenaan dengan tanggungjawab Muslim. Yang sebenarnya sebagaimana yang saya nyatakan, tanggungjawab tu amat banyak. Hadis ni antara lain nak gambarkan kepada kita bahawa tanggungjawab kita kepada saudara kita ni amat-amat banyak. Antaranya ialah menziarahi pesakit. Tuan-tuan, dalam hidup ni tak ada orang sentiasa sihat. Akan ada masanya dia diuji, ditribulasi dengan sakit. Dan ini berlaku, dan perkara ini menjadi lumrah. Dan bukan perkara pelik bila datangnya sakit, datangnya ujian, datangnya tribulasi seperti itu. Jadi ziarah orang sakit. Dengan sebab orang sakit mungkin ini giliran dia, akan datang giliran kita. Saya duk tengok orang sakit ni ada dua. Satu, orang sakit yang mana ramai sangat orang suka ziarah dia. Ini biasanya orang-orang yang baik, orang soleh, pemimpin-pemimpin, orang-orang yang berpangkat, berkenamaan dan sebagainya.
Dan ada orang-orang yang benar-benar orang suka dia sebab akhlak dia baik. Jadi bila dia sakit, ramai orang ziarah dia. Bagi contoh, kalau tu imam sakit ataupun ahli jemaah masjid sakit, maka jemaah rakan-rakan yang lain pun akan rasa nak pergi ziarah dia. Walaupun hubungan tali persaudaraan ataupun dari segi nasab, keturunan, darah tu tak ada kena-mengena. Tapi kerana ada hubungan keagamaan, masing-masing berada di saf pertama salat, sentiasa bahu-membahu bertempuh tak kala berada dalam saf untuk bertakbiratul ihram, salat bersama dengan imam. Baik. Ini satu golongan. Satu golongan lagi jenis manusia, inilah yang ramanya. Dia sakit, orang tak pergi ziarah dia. Tuan-tuan boleh tengoklah kalau pergi hospital tu, ada tempat orang tu sakit, ya Allah, seorang pun tak ada. Anak isteri dia pun tak ada. Ziarah pun sekejap-sekejap, tinggal dia seorang, kesian. Tapi ada orang tu, orang ni datang, orang tu datang, orang ni datang, sampai queue datang. Beratur-ratur hak ni datang. Siapa dia pula jadi letih. Akhirnya terpaksalah buat syarat. Kan nak ziarah sekadar seminit seorang je, setengah minit jabat salam, temu, doakan, begitu je. Tengok, ni orang-orang yang kada orang baik sangat. Persoalannya kita disuruh ziarah orang sakit ni. Ada banyak tujuan, tuan-tuan. Yang pertama sekali, kita tengok pandangan tu pun kita faham dah. Orang ni ramai, orang ni sikit. Itu adalah asbabnya. Di situ kita sendiri pun kalau boleh nak orang ramai ziarah kita. Sampai kita tak ada orang nak ziarah, susah hati orang kita pun. Tak tahu apa-apa. Ini satu. Yang kedua, apabila kita ziarah orang sakit, kita menginsafkan diri kita. Bayangkan dia sakit, tapi satu masa nanti kita pula kena sakit juga. Kita tahulah macam mana keadaan. Jadi dalam keadaan seperti itu, sebuah kesabaran akan wujud pada kita. Sebuah kesyukuran. Kesyukuran apa? Masa kita ziarah, kita kata Alhamdulillah, aku tak diuji lagi dengan sakit. Kita kata Alhamdulillahillazi faddalani ala kasirin minan nas walam yabtalani bihaza. Kita akan sebut benda perkara yang baik-baik dan kita doa, kita syukur Alhamdulillah. Dan kita tengok ada orang ni sakit, ada orang ni kena potong kaki, ada orang ni kanser, ada orang ni sakit macam-macam, ya Allah. Tapi Allah selamatkan kita. Kita akan merasa besarnya nikmat Allah, kesihatan yang Allah bagi. Dan kita, mulut kita tak lekan sebut Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Binikmatihi tatimmus salihat. Macam-macam kita sebut. Seperkara yang lebih penting, tak kala kita bercakap dengan orang sakit. Boleh jadi orang sakit ini dia mengeluh. Apa dia keluh? Dia kata, Allah, sedihnya saya, ruginya saya. Kenapa Ji? Saya sakit dah, saya ni. Dia kata, dah sakit memang dah, kami faham awak sakit. Ji sakit, betul. Saya ni ingat nak pergi masjid, nak pergi ke surau. Tapi apakan daya, sakit ni tak mampu dah nak pergi. Maknanya, satu cita-cita murni hendak dilakukan oleh pesakit. Jika sekiranya diberi kederak, kemampuan, kesihatan untuk melangkah kaki dan menggagahkannya ke masjid. Persoalannya kita yang sihat, kita yang mampu. Kenapa kita tak ambil peluang untuk melangkah kaki kita ke masjid, untuk meramaikan jemaah-jemaah di masjid di mana kita sejuzuk daripadanya. Di situlah poin yang cukup besar, tuan-tuan. Kita nak tengok. Dan lebih besar daripada itu, apabila kita pergi tempat hospital, klinik yang mana ada orang sakit, kita tengok betapa adanya orang mati, betapa adanya orang mengakhiri, mengkhatimahkan dengan kalimah la ilaha illallah, dan betapa ada orang mati dalam keadaan su'ul khatimah, tak baik. Pelbagai ini
akan menginsafkan kita dan akan memuhasabahkan kita supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah, la ilaha illallah. Ini yang kita dambakan, ini yang kita harapkan, ini yang kita mahukan. Kalau kita dapat yang ni, insya-Allah, ini yang kita nak tuan-tuan, bukan yang lain daripada itu. Atas asas inilah perkara seperti ini perlu sangat kita jadikan diri kita benar-benar menginsafi, bersyukur di atas apa yang berlaku ini. Baik. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa atimul ja'i, beri makan kepada orang yang lapar. Sekarang ni tuan-tuan, isu lapar ni bukan satu isu bersifat kenegerian ataupun bersifat sejuzuk, tapi hampir global. Macam-macam kita tengok orang lapar. Ada pelajar-pelajar di universiti yang tak ada makan, minum, yang terpaksa begitu berjimat bila diajak makan seronok mereka makan. Ada orang-orang fakir miskin, lapar, tak dapat makan. Nak makan ayam, nak makan ikan, sikit pun payah. Mereka hanya nasi berulangkan dengan lauk pauk yang amat-amat sederhana dan naif lagi taif. Ini yang berlaku tuan-tuan. Jadi, apabila kita boleh menjamu macam itu, sudah tentu akan jadi baik. Akan jadi menenangkan jiwa mereka, hati mereka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sifat memberi makan kepada orang lapar ni merupakan sifat yang terpuji. Sifat yang patut kita dambakan dalam masyarakat kita. Sifat yang sepatutnya menjadi hal keutamaan dalam hidup kita. Macam mana cara kita nak jamu mereka, macam mana kita nak selesaikan masalah mereka. Kemelut lapar ni penting kita selesaikan. Saya teringat satu kajian dibuat. Dia kata apa? Kata silap seorang bernama Stewart. Dia buat kajian menyatakan makanan-makanan yang telah diproses oleh umat dunia. Maknanya tak cakap dalam konteks Malaysia, umat dunia. Kemudian makanan itu dimakan oleh kita manusia ni. Tapi masalahnya, makanan yang tak habis, lebihan, dibuang, dibaku sampahkan itu, jika sekiranya dikumpul semuanya, maka sudah memadai untuk mengenyangkan semua yang lapar-lapar, semua yang kebuluran, semua yang papa kedana, semua yang miskin melarat. Tengok. Tapi sekarang yang kaya dengan kaya, yang senang dengan senang, tapi tak ada satu usaha bagaimana cara nak menyelesaikan isu ini. Saya bukan kata orang kaya tak buat. Saya kata orang kaya buat. Alhamdulillah, ada yang baik. Jauh ramai yang baik sumbangan. Tapi soal yang saya nak bincangkan, banyak juga makanan di mana dibaku sampahkan. Dia tak mesti orang kaya sangat. Orang sederhana, orang yang boleh makan. Itu pun sama. Maknanya, bila kita baku sampahkan, artinya itu terbuang begitu saja. Sayang 1000 kali sayang. Mungkin di hotel-hotel banyak, di restoran-restoran banyak, di kedai-kedai makan banyak, di pasar malam banyak, di tempat-tempat banyak yang kadang-kadang tidak kehabisan, akhirnya dicurah sahaja air, minuman, sebagainya, ataupun makanan pun sama. Jadi tidakkah ini satu perkara yang membazir? Kalau kita boleh aturkan ke rumah anak yatim, ke rumah fakir miskin, ataupun buat satu tempat bagi setiap kampung atau setiap daerah, tempat di mana lebihan makanan itu akan dihantar ke situ, dan si fakir miskin, mereka yang tak ada makanan akan pergi terus makan je dengan lauk ni, dengan lauk tu, dengan ada satu keselarasan. Itu akan menyelesaikan banyak kemelut-kemelut. Jadi isu makan ni penting tuan-tuan. Sebab itu kita kalau sebut bab kehidupan ni, kalau tak ada makan tak boleh. Sebab itu dalam awal-awal ayat lagi dalam kehidupan manusia ni bab makan.
Allah cakap dengan Nabi Adam AS, makanlah dalam syurga, makan minum apa saja, cuma jangan makan apa yang ada pada pokok ni, wala taqrabah hazihi syajarah. Maknanya isu makan ni isu yang hebat besarnya. Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang sifat orang yang baik. Wa yutaimuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka itu bukan semata-mata kata orang beri makan, tapi beri makan harta yang mereka sayang, mereka kasih, mereka bagi makan dengan sebanyak-banyaknya daripada apa yang mereka ada, mereka beri makan. Daripada hak yang mereka sayang semua sekali, kepada siapa? Kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada tawanan perang, beri makan. Mereka takut kepada Allah, mereka harapkan Allah, natijahnya cukup baik. Nabi tak kala dia sebut tentang haji mabrur, orang tanya syarat ataupun tanda alamat haji mabrur, Nabi beri dua sebab. Ita'amut ta'am wa ifsya'us salam, selalu jamu orang makan dan juga banyak beri salam, tebarkan salam. Kesannya cukup besar, maknawinya cukup besar. Jadi bolehlah kita cuba buat. Allah bagi kepada kita lebihan sikit harta benda. Kita payah juga nak jemput orang ke rumah kerana tak ada orang gaji, kerana isteri tak berapa sihat, tak berapa kuat, keuzuran nak basuh pinggang yang beratus-ratus nak jemput tak. Jadi kita tahu di masjid kampung kita, taman kita, di surau tempat kita ni, kita beri pada mereka, ajak mereka, suruh mereka buat makan, minum sebagainya, maka selesailah masalah. Ini pun boleh juga tuan-tuan untuk kita lakukan. Jadi sebab itu panggil tanya imam, malam ni siapa dia ceramah, dia kata ustaz ni, ustaz tu, okey, tak ada sponsor makan, tak ada, okey, biasanya berapa? Kalau nasi goreng RM200, okey, malam ni saya sponsor sekali. Jadi secara tak langsung kita juga jamu kepada orang makan, jamu pula orang-orang yang baik yang datang ke masjid, ke surau. Maka sudah pasti bila mereka tanya siapa jamu ni, kata dia Hajilah lah, makcik Ramlah lah tukang jamu ni, maka sudah pasti ketika itu kita akan diberi banyak kelebihan, insya-Allah. Dengan doa mereka, maka jadilah kita orang jauh lebih baik. Dan yang terakhir, yang ketiga, kata Nabi SAW, wa fukulani. Apa makna fukulani? Berilah makan orang yang lapar dan bebaskanlah tawanan. Wa fukulani maknanya bebaskan tawanan. Tawanan apa makna? Tawanan-tawanan perang sebagai contoh, ataupun kadang-kadang orang yang tak bersalah, yang terkhilaf dari segi hukuman, yang memerlukan bayaran untuk kita bayar sebagai ini pun termasuk. Ataupun kadang-kadang ada orang tu dia kesilapan dalam mencongak kehidupan dengan hutang yang banyak, yang perlu diselesaikan pembayaran tu, kita tolong dia. Kalau tak, dia akan jadi tebusan, tawanan dan sebagainya, paksaan, ataupun dianggap sebagai perhambaan moden. Maka semuanya itu kalau kita dapat selesaikan, sebenarnya hal yang cukup baik, dan ia akan memberi satu sinar dalam kehidupan. Orang macam ini tuan-tuan memang banyak, tapi tidak diketahui secara umum dengan data-data rasmi. Tapi dalam kehidupan kemeluk, bila kita tengok sisi-sisi gelap kehidupan orang-orang sukar, kadang-kadang mereka ini seolah-olah terhamba dalam kehidupan yang terjadi akibat kesilapan mencaturkan kehidupan yang sebaiknya. Sangkaannya boleh bayar hutang, tiba-tiba tak boleh bayar hutang, sebagai contoh, menyebabkan mereka terpaksa pinjam, terpaksa berhutang, akhirnya mereka menjadi hamba kepada hutang. Jadi ada orang dapat menyelesaikan isu ni, sudah pasti melegakan kehidupannya, akan menjadikan kehidupannya itu benar-benar rasa seronok, rasa tak susah hati,
rasa lapar dan sebagainya. Inilah yang disebut dalam hadis ini. Justru tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya merasakan sudah lama saya berbincang dengan tuan-tuan dalam tazkirah ini berkenaan dengan tanggungjawab Muslim, tanggungjawab kita ini, maka sewajarnya lah kita sama-sama untuk memperbaiki diri kita, menjadikan diri kita benar-benar jauh lebih baik lagi, lebih kata orang lebih kuat lagi kita punya semangat, keimanan, ketakwaan dan tanggungjawab kita kepada sahabat-sahabat kita. Dan kita dengar macam-macam kisah-kisah yang kadang-kadang sisi-sisi yang tidak baik lebih banyak daripada yang baik. Kita doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah bagikan kepada mereka semua dalam kehidupan yang benar-benar baik dan benar-benar memberi kesan yang cukup-cukup baik dalam kehidupan, insya-Allah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, pendengar Radio IKIM, dalam Makarimul Akhlak ini, saya merasakan sekadar itulah yang dapat saya sampaikan pada malam yang penuh dengan keberkatan dan kebaikan ini. Dan marilah sama-sama kita mengakhiri perbincangan kita dengan menadah tangan, berdoa kepada Allah Rabb Al-Alamin. Semoga Allah limpah ruahkan kepada kita kebaikan dalam kehidupan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya hayyu ya qayyum, ya zal jalali wal ikram, ya akramal akramin, wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaikal masir. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد